warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ke surat 37. Perenggan yang bawah. Pada ayat 27 Allah mengatakan, tidaklah yang dibacakan Nabi Muhammad itu kepadamu melainkan semata-mata peringatan untuk sekalian alam manusia. Kerana Nabi SAW memang diutus oleh Allah kepada seluruh penduduk dunia. Di antara hujah yang menarik yang saya baca, kisah Isra' wal Mi'raj, di mana setelah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, masuk ke dalam masjid, sembahyang, makmum dia semua roh para anbiya. Itu di antara ulama mengambil dalil, beliau Allah utus kepada seluruh umat manusia, roh para anbiya semua jadi makmum. Thumma dakhaltul masjida fasallaitu fihi rak'atain. Sebahagian hadis Imam Muslim, hadis ke-134 hadis. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan aku solat 2 rakaat. Roh para anbiya, para nabi rasul semua datang. Masya-Allah. Ini di antara dalil yang menyatakan beliau Allah utus pada seluruh umat manusia. Kalau nak dalil Quran banyak, di antaranya surah Sabah, surah ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan pada seluruh umat manusia, bukan tu Arab. Al-A'raf 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Muhammad bagi tahu kat depa ni, bagi tahu kat kaum Muhammad, sesungguhnya aku adalah perutusan Allah untuk kamu semua wahai manusia. Itu dia tahu. Jadi melainkan semata-mata peringatan untuk sekalian alam manusia, untuk mengingatkan sifat-sifat mulia dan perasaan suci yang telah ada pada pembawaan mereka sedari keluar dari rahim ibunya. Ini ada hadis. Maknanya semua manusia yang lahir ni adalah keadaan dalam keadaan fitrah, kan? Kita dengar fitrah bersih. Apa tersambung sikit. Sifat-sifat mulia dan perasaan suci itu ditutup dan dilupakan oleh apa-apa sifat-sifat buruk dan jahat mendatang kepada pembawaan asli dari manusia disebabkan oleh beberapa sebab, umpamanya salah asuhan dan rosak pergaulan. Inilah punca fitrah. Manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah itu akhirnya menjadi rosak. Di antaranya salah asuhan. Hadis matan Arab tak pernah ingat, kata tadi nak tengok balik tak dan, kalau lupa habis. Kita baca bahasa Melayu lah, kan? Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapaknya lah yang mencorakkan si anak itu. Setengah ulama buat contoh apa? Macam kain putih. Kita beli kain putih, kain kapan lah kata.
Lepas tu nak buat warna apa, kita ikut suka kita lah. Betul tak? Nak buat batik ke, nak buat bunga ke, nak buat hitam saja. Tu ceritanya. Makna betul yang dia kata, di antaranya adalah salah asuhan. Tanggungjawab kedua ibu bapa memang berat. Dan Allah cerita banyak dalam Quran. Anak-anak adalah ujian. Di antaranya Suratul Anfal. Cuba cari tengok. 8:28. 8:28. Allah sebut ni. Kita sebagai ibu dan bapa ni kena bagi asuhan yang betul. Kena bagi pendidikan yang betul. Ada tak? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tak ada. 8:28. 8:29. Tak ada. Tak ada, apa cari sendiri. Innama bagi saya baca lagi komputer abang ni, kita abang. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ayat berapa? Tak ada. Cerai aku. Surah ke-8 ayat 28. Suratul Anfal. Dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Fitnah makna ujian. Kalau dalam surah Al-Baqarah, fitnah maksud murtad. Ayat 193, ayat 217, itu murtad, fitnah. Ada masa ketika Mama jampi dekat ayat ni. Alhamdulillah. Bila jadi bomo, ada masa fitnah tu kekejaman, kekacauan, kerosakan macam-macam lah. Jadi jelas ayat yang saya baca, surah ke-8 Suratul Anfal ayat 28. Harta dan anak-anak adalah ujian. Sebab tu kena asuh elok, kena didik elok, tuan-tuan. Kita yang dah anak-anak besar tu syukurlah. Kecil-kecil ni kan. Saya tak ramai, 3 lelaki, seorang perempuan. Dekat lah ni alhamdulillah lah, tak ada masalah apa. Kahwin semua dah, semua lepas rumah dah. Bukan tanggungjawab saya lagi. Tu pun tak kena saya marah. Jadi cerita begitu. Baik. Maknanya betul lah. Kedua ibu bapaknya lah yang nak mencorakkan anak-anak. Harta baik, anak-anak baik, semua ujian. Kalau tengok hadis, sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi di akhir zaman ni, Allah. Anak-anak jadi apa? Nabi kata, kita baca sikit. Dia baca tengah-tengah, tak apa nak ingat, ambil sikit tak depan, tak kita sambung. Nabi SAW bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khoslatan halla bihal bala." Qila, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala, "Idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama." Ayat keempat, 5, ke-6, ke-7 ni pasal ibni, pasal anak-anak. Wa ta'ar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. 4, 5, 6, 7 cerita keluarga. Maksud hadis tadi, apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Di antara kesalahan tu ialah wa ata'a rajulu zaujatahu, apabila suami ikut kehendak isteri. Queen control. Ada sini queen control. Cerai takut bini. Bini pun jangan duk kontrol suami, suami pun jangan kontrol. Ada apa masalah? Kita musyawarah. Islam aja wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Itu semua ayat Quran.
Tahap pertama surah 42 ayat 38. Wa amruhum syura bainahum, surah Asy-Syura. Yang kedua surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Wa syawirhum fil amri. Dalam urusan mereka bermesyuarat. Saya macam tu tuan-tuan. Ya. Jangan kita tunjuk ego sangat tentang kita suami. Tuan-tuan sini okey, ni cerita tu tempat lain tu. Di Timbuktu. Timbuktu sebuah tempat di negara Mali. Laki-laki sana panggil macam tu lah, bukan Indonesia. Kan sebelah Timbuktu tu tikam batu. Faham? Dia background. Hampa tak gelak kan muslimat aku buat lawak. Nah, cerita macam tu. Apabila isteri, suami mengikuti kehendak isteri. Kita nak demand apa-apa, patut padan, ukur baju di badan sendiri. Ada kemampuan atau dia tak? Jangan duk demand pelik-pelik. Dan yang kelima, wa aqa ummahu. Ni anak-anak di akhir zaman mendurhakai ibunya. Meleleh yang mata si ibu. Duk kenang panggil anak-anak. Aduh, kan? Kena pula anak-anak tu terlibat dengan dadah. Tuan-tuan, saya simpati. Banyak dah kes keluarga kita dah buat macam mana. Kan? Kalau tak mau ikut cara Islam, kita alhamdulillah syukurlah Allah bimbing kita ke jalan ni. Kan? Silap pergaulan ni ikut tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai ibu dan bapa ni kena menyelia juga anak kita keluar dengan siapa, kawan dengan siapa. Cikgu, boleh cikgu? No? Tanya-tanya abang, hang keluar dengan James Bond ke James Bond? Dia kata James Bond boleh tahan lah, kereta mewah kan. Tak pernah tanya langsung. Aduh, tih. Wa barrat sadiquhu. Ni lagi satu. Anak-anak di akhir zaman ni, mereka terlalu percaya cakap kawan-kawan mereka. Tu dia. Cakap mak pak tak mau. Ni semua kesalahan yang mengundang bala. Apa dia bala? Saya baca ujung. Dia panjang dia ni, saya baca sikit lah. Yang ketujuh, wajafa abahu. Anak-anak di akhir zaman, mereka orang kata apa? Macam seolah-olah tidak mempedulikan bapaknya. Maksudnya tuan-tuan, nak apa sesuatu pi melalui mak. Dia tak pi kat pak direct. Tu satu kesalahan. Dulu anak saya macam tu. Bila saya jumpa adik ni, saya panggil mulai yang ni tak boleh lah. Dulu kita tak jumpa, buat macam mana? Kan? Tak boleh tu. Ya? Hormatlah. Suami ni kira kemahlah apa, kan? Kan ada hadis Nabi kata, kalau boleh aku nak suruh bini ni sujud kepada suami, tapi tak boleh. Nak bagi tahu satu je makna hebatnya kedudukan seorang suami. Jadi di akhir zaman anak-anak tidak mempedulikan bapa dia lagi. Nak apa-apa melalui mak. Pak tuan-tuan, kalau ada anak tuan-tuan dan perempuan tu kena ubah. Itu satu kesalahan. Kalau nak buat rombongan, pergi kat mak. Mak tolong minta kat pak RM1 rombongan. Mak pak hang oi, panggil pak hang oi. Pasal nikah 40 tahun dah. Kalau dulu link kan, pendek juling mata. Anak minta RM1 ni nak pergi rombongan. Pak bagi. Nah. Pergi apa tu? Buat kemas pak tu bagi RM1. Mak nah, pak hang bagi RM70 lah. Mak makan komisen 30. Tu jangan guna orang tengah, bahaya. Nampak tak gelak aku buat lawak penat. Nah, kita cakap ada sandaran. Ini semua kesalahan. Kesalahan yang mengundang bala hari ini, betul tuan-tuan. Mana mungkin silap sabda Nabi? Tak boleh. Saya dah sebut wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah ke-53, surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Nabi SAW dia bercakap dengan wahyu. Ni Nabi sebut, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Apa dia bala tersebut? Bukan bala sunram tu kawan kita. Rihan hamra, pertama angin ahmar.
Ramai orang kena angin aman tuan-tuan. Tidak. Au khasfan, atau banyak berlaku gempa bumi. Au maskho. Ini berlaku. Atau akan berlaku perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini dia. Tidak tuan-tuan. Bulan 3 hujan lagi sampai banjir. Saya mula dengan hadis ni, yang berbahagia Ustaz Syamsul Haji Ahmad baca. Malam tu kebetulan saya tak ada kuliah, saya pergi dengar. Saya minat. Beliau ni ilmiah lah. Nah, ada, dia cakap ada point. Jadi kita boleh ambil point tu. Dia fikir dalam hati, aku nak cari hadis ni, aku nak hafal sampai boleh. Rupanya dalam kitab Baru Mazi hadis ni. Dan ada dalam kitab, bukan kitab, buku yang disusun oleh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. 15 perkara yang mengundang bala. Tuan-tuan. Nah, jadi di antara yang jadi macam tu, fitrah lahir sebagai fitrah bersih, akhirnya rosak. Pertamanya umpamanya salah asuhan. Pekat-pekat jagalah anak-anak kita. Saya cukup susah kita tu belah ikut kucing. Cikgu pasal nak jalan straight kan, lepas duk race kan, berbelah orang dah mati. Reda pisah, mula pula dah. Lah malam dah. Aduh. Kita tak pernah tanya ke anak-anak kita. Aduh. Saya minta maaf lah. Saya memang garang. Dengan bini, dengan anak, dengan menantu. Semua aku tabur. Kan, bukan duk garang dengan kuliah ya. Nah, cengeng, rumah bukan cengeng. Dulu anak-anak saya siapa saya tak boleh pegang motor. Tak ada lesen tak boleh naik. Kereta pun sama. Tahu dengar-dengar tuan-tuan nak sulung saya. Kan, boleh bawa kereta dah. Hang duk mengaji lagi. Cek nu pergi sampai balik pulau. Daripada Derang, Pokok Senar sampai balik pulau, kecut perut kita. Hampir ambil duit ni, pergi daftar, ambil lesen. Kan? Semua ada lesen, kereta motor. Kita personality tuan-tuan. Tu kalau jadi macam tu, aduh, berapa belas orang mati tu. Ekor kucing. Kucing tak ada, tinggal ekor lah. Habis depan langgar. Aduh, anak Melayu. Tu dia angkat tayang macam jebon. Salah asuhan. Nah, kita tuan-tuan, kita berbaik dengan anak-anak ni ada tahap-tahap. Saya tak ingat surah mana. Ada saya ajak bawa ni. Tuhan ajak kita. Ada tahap, ada border, ada boundary dah, ada sempadannya. Jangan pamper them too much, you know, dalam bahasa Inggeris. Jangan duk bagi muka lebih-lebih. Patut badannya. Tapi janganlah kedekut sangat dengan anak-anak ni, kedekut tu yang anak-anak meluat. Kan? Pemurah sangat jangan, kedekut jangan. Ambil tengah-tengah. Yang kedua, dan rosak pergaulan. Pergaulan ni tuan-tuan, pergaulan. Persekitaran kita. Syekh Fahmi Zamzam sebut, almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Tanggungjawab kerajaan. Persekitaran, environment ni bukan tanggungjawab mak pak. Takkan saya nak pergi tutup kedai karaoke, kedai tojoh biliar. Tahu biliar? Pernah main? Main warung, tak pernah main tu. Kan? Wah, dah. Bukan salah pak mak, bukan tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab cikgu-cikgu di sekolah, rumah kita. Lepas tu nak keluar rumah kena cek nak pergi mana ni. Pakai uniform elok, nak pergi tuition. Walhal pagi dia tak pergi tuition. Dia lompat naik kapcai, balak duduk tunggu. Tahu balak? Kayu balak. Habis main duduk teriak depan saya. Ustaz tolong doa lah anak saya. Apa nak buat? Macam mana anak hang? Hampa tak strict jadi ni tu. Saya tengok sendiri tuan-tuan di College Universiti Islam Selangor. Allah. Hei, depan mata. Pakai tudung elok, keluar saja kuis tu. Pium. Mengaji sekali dengan anak saya, anak perempuan. Ngaji agama. Lompat naik cakap cai. Laki-laki tu pula kot nak kata handsome macam aku boleh tahan je tak? Kan? No. Pakai slot pendek. Kap cai lah.
Mak pak doa orang bagus lah kan, mengaji orang bagus. Ni peringatan tu kita semua lah. Alah kita ada cucu pula. 7 orang kan. Kena kawal. Tu saya pesan mereka. Hampa baik dengan anak berpada-pada. Jangan kedekut sangat bab duit. Saya tak kedekut. Takut esok mereka bila lepas main tua-tua daripada kenang kami selalu susah. Pak dekut tak hidup masin. Kan? Patut padan lebih sangat jangan. Apa keperluan beli. Saya macam anak perempuan saya tu. Wah, kena ada je laptop ni, kita nak masuk universiti, kita beli. Dia punya jaga laptop tu kok sampai habis, sampai master. Diploma, ijazah, master. Dia jaga semua. Dia tahu dah nak minta lagi, dapat menampang. Kan kita tak beli 2,000 lebih. Ajar dia. Rosak aku tak beli dah. Pasal yang tu keperluan. Jadi dia kata, dan rosak pergaulan ni tanggungjawab kerajaan, pemerintah. Di rumah kita, di sekolah cikgu, pendidik, ustazah, di luar sekolah, luar rumah, tanggungjawab apa? Ni soal pilih pemimpin penting. Kita pula tak peduli. Nak cari pemimpin yang betul-betul boleh jaga agama. Kan? Salah satu ciri, tuan-tuan dengar. Kau surat 852, surah ke-22, ayat 67. Tuan-tuan dengar. Tak apa. Bukan, 22 ayat 41. Muka surat 852. Tuan-tuan tengok apa tanggungjawab pemimpin. Bila pemimpin tak tunai tanggungjawab rakyatnya dia macam ni. Sebelum saya baca Al-Quran, saya nak baca asar sahabat, kata-kata sahabat. Sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al-umara wal fuqaha. Kita tak mau dengar kuliah-kuliah. Kan? Lepas tu bila anak jadi jebon, tu buat kelang kabut. Mai cari ustaz, suruh buat sembahyang hajat. Kan? Ustaz pun dah orang buat sembahyang hajat, suruh sembahyang hajat, orang jolok pula RM50. Takbir nampak udang galah. Tak kosong dah sembahyang hajat pun. Hampa buatlah sendiri, anak hampa bukan anak aku. Dia tak, aku bukan ada kuasa apa. Ada ayat, alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 41. Awak gatal tapak kaki tau. Kalau tapak tangan nak masuk duit kan. Tapak kaki nak masuk penjara apa? Nak jalan jauh daripada tak? Jangan pergi batu dua dah, jauh sungguh. Orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah, ni di antara tanggungjawab. Tuan-tuan dengar sekali lagi. Tafsiran ni baru saya terjemah makna. Dengan kuasa yang mereka miliki, mereka mendirikan solat. Pemimpin wajib dari kalangan orang yang solat, dan pemimpin wajib kena suruh rakyat solat. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang keempat, mencegah segala bentuk kemungkaran. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Cuba dengar, apa dia tafsir ayat ni? 852 insya-Allah. Huraian. Umat Islam yang telah diizinkan menentang pencerobohan musuh-musuh Islam itu dipuji oleh Allah Ta'ala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan sekiranya, inilah di antara tanggungjawab pemimpin dia disebut, dan sekiranya mereka memegang kuasa, nescaya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Tu dia sebut. Dia pandai tanggungjawab lah esok. Kan? Jadi rosak anak-anak kami apa? Terpadan dengan kita pun. Kita suruh pilih hak betul-betul, tak mau. Nanti bila jadi uhara, duk salah tok lebay 18 orang tu. 18 nak lawan dengan 100 orang semua dua-dua kan. Mana nak boleh menang? Bagilah duduk dalam parlimen tu ramai tu lebay apa? 2/3 majoriti canai. Tak, 2/3 majoriti. 148 kerusi. Cantik
boleh pindah, boleh ubah semua perlembagaan persekutuan sebab dia memerlukan 2/3. Faham tak tuan? Boleh buat dia no? Tu nak salah apa? Ada masa salah kita. Kita tak pilih pemimpin yang sepatutnya menjadi pemimpin. Tak yakin. Bagi peluang. Dia sebut ini tanggungjawab. Tu yang jadi hawa biru. Kerajaan semata-mata kerana nak dapat pendapatan, tak peduli halal, haram, dosa, pahala, merosakkan masyarakat. Dia tak boleh macam tu. Senyap belah kiri. Tukar kemah macam mana? Awak kata tapak kaki apa tu nak pi ni apa lah? Nak pi apa? Kemunting bah. Baik. Pada ayat 28 Allah berkata, ataupun Allah berfirman. Tuan-tuan tengok tadi perubahan cuaca tak menentu dia tak? Hari ni menjadi kenyataan. Bulan 3 pun ada lagi negeri banjir. Kena Kelantan tak? Negeri Tok Lebai. Terengganu kena kan? Jalan Kelang lama, Jalan Kuchai lama apa? Kan? Habis tuan-tuan. Tak mau sedang lagi manusia ni. 15 negara tu semua duk buat dah. Tu yang jadi. Ramai orang kena stroke. Gempa bumi tak ada lagi lah. Hari tu dia kata ada sikit rasa gegaran kan. Jadi jangan kata mustahil tak boleh berlaku. Allah dia nak buat apa semua boleh. Macam mana, bila, Allahu Akbar. Tegak tu kita. Pada ayat 28 Allah berkata, untuk sesiapa di antara kamu yang menghendaki istiqamah, betul, hak dan lurus, itu semua makna istiqamah lah tu. Ya? Istiqamah ni ada hadis tuan-tuan. Seorang sahabat, saya tak ingat, As-Saqafi kot, dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, qul li fil Islam, qul li fi Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billah thumma istaqim. Saya teringat ada di surah Hud ayat 112 tentang istiqamah. Ini hadis Muslim. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku ataupun ajarkanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Yang ini setelah aku tanya pada engkau, aku tak perlu tanya orang lain lah. Nabi ajak dua. Qala, sabda Nabi, qul amantu billah. Pertama, berimanlah kamu kepada Allah. Kemudian tsumastaqim. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Sini dia sebut istiqamah, betul, hak, lurus. Tuan-tuan, Nabi sendiri pun Allah suruh istiqamah. Surah Hud, surah ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta. Muhammad, istiqamahlah kamu di dalam menunaikan perintahku. Istiqamah ni sebagai kata apa? Konsisten. Condong ke kanan tidak, condong ke kiri tak ada, jalan terus. Itu istiqamah. Sekali lagi kita bagilah banyak pengertian istiqamah. Dia kata, untuk sesiapa di antara kamu yang menghendaki istiqamah, betul, hak, lurus, baik. Istiqamah ni luas dia punya takrif tuan-tuan. Banyak. Kalau saya nak sebut kat 10 apa, kita ambil beberapa sudah. Di antara pengertian istiqamah ini yang menyelamatkan kehidupan kita insya-Allah di dunia, sejahtera di akhirat. Pertamanya ialah kita hendaklah berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Allah suruh, bukan saya saja kata. Dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 103, Allah berfirman, apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surah ketiga 103 Al-Imran. Ada. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan taliku. Taliku makna agama Islam. Dan kita kena ingat, agama Islam sumber dia dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Quran An-Nisa 59.
Allah sebut cukup jelas, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk kepada Allah di Quran, Rasul, As-Sunnah, hadis. Di antara makna istiqamah ialah berpegang teguh dengan ajaran Islam, yang mana sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, tuan, selagi umat Islam tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, sebagai panduan dalam kehidupan, kita jadi satu bangsa yang cukup rugi, tuan-tuan. Hari ni tengoklah pilihan raya Johor, duk sibuk Melayu lawan Melayu. Melayu kata kat Melayu je tak, masuk parlimen pun Melayu kata kat Melayu. Cina menyesok, awak hampa tak cerdik dengan pemimpin. Oi, hampa kembalilah pada Quran. Aku baca ayat Quran, aku tak tengok dia ni, aduk cek surah 8 ayat 46. Inilah tuan-tuan musibah yang sedang melanda umat Islam di mana-mana sahaja. Bila umat Islam bercerai-berai, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ada saudara Aswad, surah 8 Al-Anfal ayat 46. Tuan-tuan dengar elok ini. Dan taatlah kamu pada Allah, yakni rujuk Quran. Dalam masa yang sama Rasul, hadis ataupun sunnah. Wala tanaza'u, dan jangan kamu bercakaran, berbalah sesama kamu. Tuhan sebut, fatafshalu, kamu akan lemah semangat, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Kapiak duk tepuk tangan Melayu, duk bengong kelai. Dah lah tak sedap. Ekonomi pun mereka pegang lah. Rayuh pun dah bulan lepas. Telur tak ada. Rayuh, saya tak nak pergi kedai, tak beli apa, tak tahu. Oh, apa duk rayuh? Telur tak ada. Saya tanya Tok Imam ada telur? Ada. Macam mana kata tak ada? Mereka sorok telur, sorok gula, sorok minyak, betul tak? Awak tak sedap ni Melayu ni. Ni ada orang kerajaan kot 8 besar, belum pihak abang kat Perdana Menteri. Pun tak takut sebab aku sandaran Quran. Kan cakap kosong. Ni Cik Syekh ni duk cek lama, Allah ada 2 orang. Kan kata kita hebat, kita tak hebat. Tapi ini dalil Quran, ikut nah. Ikut Quran boleh rosak ke? Dah bagi dalil Quran. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Toha 123 surah 20. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Hatta ikut tu, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ikut Quran, kita tak akan menemui kita tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan. Tapi berpaling pada petunjuk Allah, Allah akan hadapkan kita dengan kehidupan yang sempit. Ni kehidupan yang sempit, dapat pemimpin semua abram. Boleh? Pak Haji, setuju Pak Haji? Takbir ni Pak Haji? Kudat naik semangat kan ni? Ada ayat tau? Ada syekh So ketegang lah sangat pemimpin weh. Sebab tu TV Al-Jirah mampu tak panggil aku punya. Panggil cari sakit. Kalau dia tak sakit, aku sakit. Panggil kau kembar. Rakaman tak mau, syarat live. Kan? Dia mau panggil dekat-dekat seminggu nak pilihan raya. Pada malam ini satu forum khas, kan, ciri-ciri pemimpin yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tajuk tu kat aku, confirm panel lain kalah insya-Allah. Quran hadis berlunggu aku nak baca. Aku nak abang habis semua muka surat, kitab mana. Bukan nak tunjuk hebat kan, nak bagi faham. Jangan duk terlepas tangan tuan-tuan ni. Muka surat 697 surah ke-17 ayat 71. Saya nak ulang sekali lagi. Siapa yang tuan-tuan pilih sebagai pemimpin masa Allah lagi akan datang, tuan-tuan ikut pungkok dia di akhirat.
Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama imamnya. 697. Cuba tengok imam apa dia? Imamnya di sini maksudnya pemimpin. Jangan seronok sangat no. Ustaz suruh pilih betul-betul. Hak paling mudah tuan-tuan nak cari pemimpin ni, ambil ayat ni cukup. Surah kelima ayat 55. Yang ni pun kalau kita ikut bahagia. Kita soal politik tak mau dengar. Masa pandai duk kira nak amal, nak wirid yang tu. Awak aku ni tak amal kan? Hampa tahu dah aku amal tak amal. Kau nak cerita kat hampa. Aku berjuang. Amal pun kita amal. Konsisten insya-Allah, istiqamah. Bila main soal politik, soal pilih pemimpin, buat tak peduli. Ini jadi macam ni. Esok bila nak jadi jebon, nak salah siapa? Ni ayat ni. Hang pilih dia, aku tak pilih. Boleh tuan-tuan. Nampak semua duk pejam mata. Hampa puasa ke hari ni? Terus ada buat orang, aku pun tak puasa. Malu aku. Minggu depan mau nak puasa. Minggu depan hari Isnin. Ada saja kita lah nak puasa, korang main rumah lah. Rejab tak dapat langsung. Nak test dah lah perut ni kan. Duk kira makan ya. Ni baru saya tahu tuan-tuan, 3-4 hari sudah bangun punya letih bangun untuk subuh lah. Sebelum subuh tu tak wai pun biasa. Awak aku letih. Rupanya baru kita tahu. Saya tanya ni Profesor Google duduk seluar ni lah. Ada lah simptom kencing manis lah tu. Gula banyak dalam darah, dia jadi mudah penat simptom dia, dan dia mudah letih. Mudah penat dan cepat letih. Oh, saya pun buat warak 3 hari ni tak makan gula lah. Sebelum ni mana ada apa kencing manis tak ada, kencing orang pun tak. Aduh, kencing orang ada ubat, telan kabat. InsyaAllah. Ya. Boleh faham ni muslimat. Dah gelak-gelak katok sikit. Kalau nak tahu nak pilih pemimpin tak payah panjang-panjang. Ambil ayat ni cukup 5:55. Al-Maidah ayat 55. Ada. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Disambung ayat 56. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu. Tuhan kata fa inna hizballahi humul ghalibun. Golongan Allah ini akan mendapat kejayaan. Pemimpin mesti sembahyang, keluarkan zakat. Yang ketiga, wahum raki'un, mereka tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Allahu akbar. Yang Allah suruh buat wajib laksana, haram depa tinggal. Tengok Menteri Besar Kedah kita bagi warning. Niat jenis duk jual 6 ekor. Tak ada lesen. Tak apa. Dapat makan tak habis dah. Tu dah cengeng. Bahasa orang Kedah sempoi. Hampa kena sokong lah orang macam ni. Ni ada pula adun ahli Dewan Negeri dalam Kedah, 2 orang yang tak sokong pengharaman judi. Oh punya adun. Kalau aku duduk dalam Dewan Negeri, oi hampa pergi tengoklah Al-Baqarah 219, hampa tengok Al-Maidah 90. Ulama hampa ni bengong tak mana. Tak abang. Boleh kata macam tu. Boleh tak? Ikut suka saya lah, saya yang buat kuliah. Bukan tuan-tuan dengar tu dah lah, suka tak suka, setuju tak setuju. Orang saya duk tengok depa duk komen kuliah-kuliah tu macam-macam. Depa kata saya Usam memang kuat depan tam. Aku lena apa tu ya. Hampa berani main jumpa aku, main kita berdebat. Tu baru gentleman. Kan? Ada seorang hamba Allah, dia tak pernah dengar tuan-tuan kuliah-kuliah saya. Dia kata boleh no, kita doa keburukan kepada orang-orang yang zalim. Ingat kata boleh. Tu dia tak mengaji. Saya siap bawa dalil hadis Imam Muslim Sa'id bin Zaid, baca dalil Quran Asy-Syura 41, An-Nisa 148. Uish, dia kata boleh no. Tu kena dengar, jangan rasa kita pandai sangat. Bukan Taman Selasi, Taman Kucai. Baik. Tu istiqamah, tengok Allah sebut.
dan taatlah kamu pada Allah dalam masa yang sama, Rasul, dan jangan kamu bercakaran sesama sendiri kerana kamu akan lemah semangat, hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Itu makna istiqamah yang pertama, makna berpegang teguh kepada ajaran Islam. Tali Allah makna agama Islam, dan agama Islam agama yang sumbernya dua, sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya tuan-tuan, di antara makna istiqamah ialah sentiasa menetapi jalan yang lurus. Tengok dia kata tadi. Sebenarnya tengok, istiqamah betul, hak, lurus. Ada ayat Quran suruh kita senantiasa berada di landasan yang lurus. Cek. Ada tak? Duk tengoknya kali kan tak ingat. Aswad apa dia baru. Ada surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Allah suruh kita duduk on the right track, you know. Atas landasan yang betul ataupun right path. Firman Allah 153 surah ke-6 Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima. Mustaqim, fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Aku baca habis muslimat duduk scroll tak jumpa lagi. Tak lagi aku ajak macam mana cara nak bagi cepat cek ayat Quran. Kalau ada apps tu boleh lah, pop kali ya, tag 153 dia keluar. Tak kena duduk scroll lah kan. Ya. Di antara pengertian istiqamah ialah sentiasa menetapi jalan yang lurus. Allah berfirman, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Islam lah. Kemudian fattabi'u, maka ikut jalan ni. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Walaupun jalan yang lain tu ada tag Islam, Islam liberal. Tak kan? Islam hadari, turun kereta naik lori. Contoh. Islam kita Quran Sunnah. Bukan Islam rekaan ciptaan manusia, tu tak betul. Dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan yang lain menyebabkan kamu bercerai-berai dari jalan yang lurus. Ni yang kita berpecah tuan-tuan, ketegang. Bila Tok Lebay nak cerita Islam, sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Apa tak yakin kan ni muka surat ni? 661 surah ke-16 ayat 12 surah An-Nahl. Ikut Quran, manusia maju, jangan ketegang sangat. Boleh tuan-tuan, pada doa lah aku nak bertanding parlimen sekali lagi. Buat dah logo, siap dah, cap penumbuk. Siapa tak undi kot tumbuk ni. Aku duduk dalam parlimen mampus menteri semua. Aku nak tonyok kau-kau ni. Menteri agama ke apa tak kisah. Ni dia dalil, ni dia dalil. Jangan duk kata ikut Islam, ikut Quran tak boleh maju. Ni kitab hampa keluaran jabatan Perdana Menteri. Kantoi yang tu ya, bawa ini tak ada jawab. Dia tak. Boleh. Nah. Bila Menteri Agama kata kita nak buat Islam, sokong kan? 18 Allah, mana nak boleh menang. Masa pilih memimpin tak mau bagi peluang dulu. PRU 14 berapa ramai? 150 kursi tuan-tuan Tok Lebay tanding, menang 18. Salah seorang yang bukan kalah, belum menang, aku Sungai Tani. Kalau menang berdentum parlimen tu insya-Allah kan. Saya jenis agresif ni waktu tu kan. Tambah dengan kafir harbi, aku tak pergi buka dari dulu. Pengalaman saya kerja, mana ada sekok orang kafir berani dengan saya. Saya strict tapi kerja saya okey. Tak berani angkat muka. Hang apa? Oh senior. I don't give a damn. Salah aku taruh. Cina manager pengurus pun tak berani dengan aku. Tapi kerja dia tak boleh komen. Kerja bagus. Main awal, balik lambat. Tak claim melang macam orang lain.
Dia rasa pelik. Dia kata 5 to 9, 4 hours. Why you claim 2 hours only? Aku kata 2 jam lagi tu aku semayang, aku makan malam. Mana aku boleh claim aku tak buat kerja? Weh, dia kata macam tu lah. Orang lain tu bengong. Dia kata, sebab tu dia respect kita. Masa aku kerja dulu pakai kepiah dah, sampai kawan-kawan peli main, nak jadi ustaz. Tak apa, hampa tunggu. Ni jadi ustaz hampa baru nak start. Dia peli pula kita nak ikut Islam. Alhamdulillah Allah bagi peluang saya buat kerja agama, insya-Allah. Tapi kenapa ni bercakap ni soal politik. Ustaz-ustaz keluar TV tak mau cakap langsung. BN perintah sama, PN perintah sama, macam tu. Tak ada perubahan. Cakaplah soal pilih pemimpin ni pilihan raya dekat dah ni. Aduh, tak senyum. MN bagaimana? Aku MN, aku tak mau, aku mau FM. Itu selingan yang tak ada apa. Jangan duk kecil hati. Tak suka dengar, jangan duk main bulan depan. Tak ada lorat apa. Tak semua. Sentiasa menetapi jalan yang lurus. Jangan ambil track lain. Track tu lah. Itu istiqamah. Duduklah. Orang yang istiqamah, saya teringat 72-16. Dia kadang-kadang dia main macam tu, tuan-tuan. Macam komputer, dia main abang. Dia abang 72-16. Saya ingatlah dengan izin Allah. Wa allau istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Ada Syekh Aswad. Itu dia lah tu. Kelebihan orang yang istiqamah, tuan-tuan, yang senantiasa berada di landasan yang betul, rezeki melimpah ruah. Ada disebut. Bila kerajaan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, istiqamah dalam mentaati Allah, tak susah negara kita buat. Tak yakin. Ambil ayat ni kalau nak ke istiqamah. Kalau nak ambil iman taqwa, surah ke-7 ayat 96 Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Itu dia. Baik. Yang ketiga, yang dikatakan istiqamah itu sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, penat lelah kita, titik peluh kita di dunia kerana taat pada Allah dan Rasul tak sia-sia percayalah. Kita berjuang di jalan Allah, pom di dunia, tak boleh bagi nyawa, bagi harta, bagi tenaga, bagi buah fikiran, masa, apa saja untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Esok tuan-tuan, Nabi tengoklah sewaktu peristiwa Isra. Dia tengok satu kaum yang menanam dan menuai dalam masa yang sama. Dia balik habaq. Dia tanya Jibril, siapa golongan ini? Inilah umat kamu yang sewaktu hidup di dunia mereka berjuang di jalan Allah. Sama ada dengan harta ke, buah fikiran ke, nyawa, yang paling afdal syahid. Tak mampu bagi nyawa, harta, tenaga, masa, buah fikiran, apa sahaja. Ketaatan kita yang ni yang berterusan ni, taat pada Allah dan Rasul, tak bimbang. Esok tanam tuai. Tapi ramai yang tak percaya Isra wal Mi'raj. Percayalah Syekh. Apa dia? Betul hangguk kan? 1760 Al-Isra. Ini dalil Quran, tuan-tuan. Orang tak percaya pasal Tuhan sebut dah. Sebab tu sekembali Nabi daripada Masjidil Aqsa ataupun daripada Sidratul Muntaha turun balik mai ke Masjidil Haram, kan? Naik buruk, ramai murtad. Tak percaya. Ayat dia tengah, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Dan kami jadikan pemandangan, yakni apa yang kami perlihatkan kepada engkau Muhammad, melainkan menjadi fitnah kepada umat manusia. Ada Syekh? Fitnah lah. Kita usah bimbang. Kita taat pada Allah, taat pada Rasul. Titik peluh kita susah payah di dunia, esok tanam tuai. Allah sebut dalam Quran. Surah ketiga ayat 132. Allah, tuan-tuan, istiqamah lagi ke? Istiqamah, taat kepada Allah. Dia kata sini apa? Sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul.
Satu digaduh, pergi can mereka cari. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu pada Allah dalam masa yang sama Rasul, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku di akhirat esok. Kita masuk syurga dengan rahmat, bukan amalan. Tak duduk bangga dengan amalan. Rahmat. Salah satu nak dapat rahmat, taat pada Allah, ikut Quran, taat Rasul, ikut sunnah, hadis. Itu dia makna istiqamah. Ada lagi tuan-tuan, kalau tak salah saya Dr. Hamka rahimahullah taala berkata, istiqamah itu ialah sabar menghadapi ujian Allah. Kena sabar. Tak tahu Allah nak uji macam mana, kan? Main mula-mula kepala ayam, habis pelayak kepala bapak lah. Pas kepala bapak main pula dah. Kepala pom tak tahu, kepala paip. Habis Allah uji dengan kita, yang Allah tak uji ni syukur banyak-banyaklah tuan-tuan. Sabar. Sebab Allahu Akbar. Kalau kita tengok ayat Quran surah ketiga ayat 142, salah satu syarat nak masuk syurga sabar. Dua syarat. Syurga meminta dua perkara. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah sinis, Allah being sarcastic kata dalam bahasa Inggeris. Allah sindir kita tuan-tuan. Allah sindir kita, manusia. Hampa ingat hampa boleh masuk syurga aku kan? Senang-senang. Ya. Sedangkan belum terbukti siapa di kalangan kamu orang-orang yang berjihad dan siapa pula sabar. Ingat, nak masuk syurga dua, jihad dan sabar. Tadi kita baca hadis kan? Hadis di sana. Nabi bersabda, hadis Bukhari, hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bisyahawati. Syurga dipagari, dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit, sukar, payah. Kena berjihad, kena sabar nak masuk syurga. Sulit. Manakala neraka, kata Nabi, hadis Bukhari ini, Allah dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Tu. Nak cepat kaya, tipu pun tak apa. Itu dia. Kan? Untuk sadut semayang lah, letih lah. Payah. Puasa apa puasa kita hidup senang lah. Habis jangan kata orang awam, ustaz dia nak bagi tergelincap sekelip mata, lingkup terus. Tahu hukum mahkam tapi terlibat dengan benda haram. Nak uzubillah. Itu makna sabar menghadapi ujian. Akhir sekali, yang ni di antara yang menarik. Ini ulama contemporary, saya pun tulis tuan-tuan, tak nak ingat. Nama dia Syekh Al-Qarni, ulama Arab Saudi. Dia Wahbi atau tidak, itu saya tak tahu. Wahbi ke tak Wahbi ke, tapi pandangan dia kalau benar betul macam kita duduk mengaji sikit sebanyak, apa salahnya? Tidak. Dia kata apa? Ingat elok. Yang dikatakan istiqamah, saya tak baca ayat istiqamah betul-betul ya, no? Ada dua. Pertama Al-Qaf surah ke-46 ayat 13. Yang kedua surah ke-41 ayat 30. Kita baca 46 13 dulu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan dan kedukacitaan ke atas mereka. Ayat ni saya nak baca dengan ni lagi power. 41-30 Fussilat. Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kak nak mati ya bang, malaikat main. Usah takutlah. Nak mati ni, hang mati mudah lah maksudnya. Tosok duk bimbang nak tinggal harta benda anak bina. Aku mai habaq nak habaqkan hang satu berita cukup terbaik bagi hang. Syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu pasal kamu istiqamah. Ibn Al-Qani menyatakan istiqamah ialah dengan elok.
Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengasakan Allah, mentauhidkan Allah, tak syirik. Dia kata mengasakannya, ikhlas beribadah, tidak sekutu, lalu konsisten melaksanakan segala suruhan dan larangan Allah serta meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran apa kita buat mesti kait dengan insan pilihan ini. Kalau sahabat Aswad nak Allah cinta ke Aswad, nak dapat keampunan Allah, ada kaitan dengan Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, ni insan pilihan Allah. Dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, Allah suruh Nabi beritahu pada umat, qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bulan 3 no? Bulan depan tak ada no? Bulan depan Ramadan ada tazkirah. Ikut jadual berapa rakaat sini? 20. Dah berapa puluh rakaat? 20. Oi, awak tak buat 36. Umar Abdul Aziz 36. Buat tu kita main 20 menang. Tazkirah time mana tu? Tazkirah waktu mana? Lepas 4. Okey. Saya pun lupa nak tanya. Setengah tempat tak ada tazkirah. Depa nak warak bulan Ramadan, tak dengar apa dah. Nak semayang. Tu ayat saya baca tadi. Apa nama? Qul, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, tolong bagi tahu pada umat kamu, wahai umatku, sekiranya kamu mencintai Allah. Bagaimana untuk meraih cinta dan keampunan Allah? Inilah ya, fattabi'uni, kena ikut aku, meneladani Muhammad macam dia sebut. Yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampun dosa dan kesalahan kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa pun kita buat, Nabi Muhammad tak boleh diketepikan. Contoh tauladan utama. Tengok tuan-tuan, sampai nak dapat kecintaan Allah, keampunan Allah pun kena ikut dia. Bukan boleh ikut sedap hati kita. Baik. Untuk mengakhirilah, saya saja nak buka minda kita bersama. Ada orang nak tanya saya, Ustaz, kalau kita buat salah sesama makhluk, kita pergi minta maaf, dia tak mau maaf, macam mana? Saya tahu nampak ni. Saya nak tuan-tuan tanyalah, pasal sini ramai tutup guru yang title tok guru ada, saya ustaz kan. Ustaz pun ustaz BB, UBB, ustaz besya-besya je. Kan? Bang tanya tengok. Ustaz Syarif kata ni betul ya. Saya berdasarkan Quran, tuan-tuan. Dengar elok. Kalaulah kita pergi minta maaf, dia tak mau maaf, tak terlepas. Saya rasa Quran sebut jelas, yang nak ampun dosa kita Allah Ta'ala. Allah tak ampun dosa syirik. Selain pada tu dia boleh ampun kepada sesiapa yang dia kendaki. Kita dah pergi minta maaf lah. Tapi dia tak mau maaf. Jangan tuan-tuan. Pemaaf ni takwa, sifat takwa Al-Baqarah 237. Wa an taqfu aqrabu lit-taqwa. Pemaaf itu hampir pada takwa. Orang main minta maaf, kita maaf lah. Esok kita pula ada salah, boleh maaf. Macam tu lah seterusnya. Dia bagi saya, try tanyalah, tengoklah. Kalau ustaz kan ada untuk guru tak betul, saya nak tembang dia sikit. Kan? Sebab Allah berfirman surah keempat An-Nisa ayat 48 untuk mengakhiri. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ayat tu. Nak tahu ke mana? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa, yakni orang-orang yang mempersekutukannya, tetapi sedia mengampunkan dosa selain daripada itu kepada sesiapa yang dia kendaki. Tu nak tahu ke mana? Kita dah minta maaf, dia tak mau, dia sombong. Kan? Allah dah hafal, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Aku tak buat zalim, tambah. Surah Yunus ayat 44.
Hadis buat dah. Allah tak buat zalim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku sumpah aku tak buat zalim ke atas diri. Macam tu juga aku minta hangpa jangan buat zalim sesama hangpa. Allah tak buat zalim kan? Dah dia tak mau maaf, kita istighfar banyak-banyak. Kan? Tak buat macam mana? Boleh tuan-tuan? Cukup anu? Sejuk lah. Bukan takat sejuk, lapar pun tahu tak? Aku makan tadi ya. Tengah kita ni belak. Tidur belakang ni. Sandak-sandak boleh no. Jenis wali semua aku ni. Saya memang mudah lena. Nah, sandak ke apa ke memang tambah kalau landing time lagi cepat. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi di bulan Ramadan dengan tazkirah Ramadan sebagaimana saya sebut mula bulan lepas dan seterusnya bulan-bulan akan datang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menyumbang dalam tabung tu niat wakaf bangunan yang sedia ada. Sebab bangunan ni dah diguna pakai. Kalau tuan-tuan wakaf niat bangunan baru, takat tu je. Dapat takat tu tapi tak berjalan. Jariah tak ada. Sebab orang tak guna lagi. Beli sejadah bagi kat masjid, tok siap simpan dalam stor. Dapat tak? Dapat masa bagi tu ya. Bagi beli Quran wakaf kat masjid, dia buh dalam almari. Bagi takat tu. Kalau ada orang keluar buka baca, cantik. Sebab tu kita nak wakaf bangunan sedia ada. Boleh no? Nak cari banyak lagi tuan-tuan, dijangka siap bulan 8. 1.5 juta lagi mana nak cari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok barang-barang tu ada selalu duduk belilah peyek ke, sabun sabuk ke, apa lagi, ubat gigi ke. Ubat gigi ada lagi? Patutlah kena beli mana ni. InsyaAllah dibuat kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi ma li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Walillahil hamd.